Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa adun bakal ditangkap kerana melibatkan rasuah. Ini berita paling mengejutkan seluruh Malaysia. Bahkan kita memuji tindakan netizen dan juga rakyat Malaysia yang sangat bertanggung jawab menyiarkan dan mendedahkan beberapa adun minta rasuah. Saya secara pribadi menyokong tindakan ini. Saya secara pribadi, kita semua rakyat Malaysia sepatutnya menyokong tindakan ini dan menyokong tindakan SPRM bertindak sangat proaktif, dinamik dan progresif sekarang menangkap jerung-jerung besar, terutamanya ahli-ahli politik yang terlibat rasuah. Bagaimana mau berhentikan politik kalau ahli politik, macam mana mau hentikan rasuah kalau ahli politiklah yang paling jago dalam rasuah? Kali ini beberapa adun bakal ditangkap kerana terlibat dengan rasuah. Itu persoalan besar. Namun besar kemungkinan persoalan itu akan terjawab dan benarlah beberapa adun akan ditangkap. SPRM mengesahkan hari ini pertemuan berkaitan kes rasuah melibatkan beberapa adun. Padan mukalah adun-adun yang terima rasuah itulah kan. Kalau ini didapati bersalah, kita memuji tindakan SPRM dan nampaknya SPRM sudah mendapatkan bukti audio di mana beberapa adun itu dikatakan meminta rasuah. Peguam mewakili seorang saksi dilaporkan memainkan rakaman audio perbincangan berkaitan wang kepada pegawai kanan SPRM. Pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dilaporkan bertemu dengan seorang peguam berkait kes beberapa adun membincangkan rasuah melibatkan lesen projek. Ketua Pesuruhjaya Azam Baki berkata, peguam itu memainkan rakaman audio berdurasi 17 saat kepada pegawainya yang mana kedengaran beberapa orang didengar sedang berbincang tentang wang menurut laporan Malaysia Kini. Peguam membayangkan yang anak guamnya sedia untuk memberikan sejumlah bukti kepada kita. Namun dia mahu SPRM menandatangani persetujuan menyatakan dia, anak guam, tidak akan diletakkan di bawah siasatan, katanya. Namun pegawainya tidak setuju kerana ia bukan prosedur undang-undang. Azam berkata SPRM tidak boleh memberikan jaminan imuniti bertulis tanpa maklumat terperinci berkenaan perlakuan salah tersebut. Katanya, saksi-saksi digesa memfailkan aduan rasmi sekaligus membolehkan mereka dilindungi mengikut Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. 8 video dilaporkan muncul memaparkan perbincangan didakwa berkait rasuah antara ahli perniagaan dan beberapa adun melibatkan lesen projek. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ini memang luar biasa dan mengejutkan kita. Nampaknya apa yang dicurigai, diresah oleh rakyat Malaysia berkait dengan tindakan dan sikap ahli-ahli politik berkaitan dengan rasuah, nampaknya mula kelihatan satu persatu. Betullah kata netizen, banyak ahli politik ni suka makan rasuah, suka rasuah. Lihatlah, kali ini sudah ada mula tampil menunjukkan bahawa ada rakaman audio dan juga video berkait dengan yang disebut sebagai dilaporkan main rakaman berkaitan dengan ahli Dewan Undangan Negeri itu, beberapa adun membincangkan rasuah melibatkan lesen projek. Inilah yang menyebabkan projek tak siap-siap. Bagaimana nak siap kalau wang yang sepatutnya digunakan untuk projek habis separuh daripadanya untuk bayar rasuah saja. Kalau benar ini berlaku, ini betul-betul merugikan Malaysia. Kita berharap supaya SPRM jangan melengah-lengahkan lagi siasatan ini dan berikan pengajaran kepada semua ahli politik supaya tidak makan rasuah, tidak main rasuah, dan paling penting lagi, ingat-ingatlah, mungkin anda dalam radar SPRM. Pendapat anda semua, sila
Siarkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa tak kenal dengan Azmin Ali? Siapa tak kenal dan tak tahu tentang sejarah politik Azmin Ali? Beliau banyak kali diberikan gelaran-gelaran yang agak luar biasa. Daripada seorang pejuang reformasi kepada pejuang pengkhianat. Beliau pernah digelar juga sebagai seorang yang kabur-kabur dan pernah juga digelar sebagai seorang yang mementingkan jawatan. Sehingga beliau terlibat dalam skandal yang membabitkan langkah Sheraton 1,0 dalam menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan pada satu ketika dahulu, sehingga beliau dikenali sebagai pengkhianat PKR. Namun kali ini apabila berada dalam Parti Bersatu, nampaknya ada juga orang yang tak boleh melupakan sejarah Azmin Ali. Dalam pemilihan Parti Bersatu baru-baru ini, Azmin Ali kemnya telah menang. Ini menyebabkan ramai pengulas politik dan penganalisis politik berpandangan Hamzah Zainuddin mungkin mengalami masalah besar dalam kemnya sendiri. Hari ini dalam laporan di Malaysia Kini, satu lagi berkait dengan Azmin Ali mengejutkan kita semua. Sejarah dengan Azmin tak boleh dipadam, tapi saya juga orang Muhyiddin, kata seorang pemimpin bersatu. Walaupun dengan kejayaan terbaru dipilih sebagai Ketua Pemuda Bersatu, label orang Azmin masih melekat pada adun gombak setia Muhammad Hilman Idham, dan dia nampaknya tidak kisah pun dengan hal itu. Ahli politik berusia 39 tahun itu menyorot bahawa dia memulakan kerjayanya dalam politik 16 tahun lalu sebagai penulis ucapan Muhammad Azmin Ali dan kemudiannya sebagai setiausaha politik adun Hulu Kelang itu. Pada masa itu, Azmin juga sedang membina namanya dalam PKR. Pertama kali dipilih sebagai timbalan presiden parti itu pada tahun 2010 dan 4 tahun kemudian dinamakan sebagai Menteri Besar Selangor bagi menggantikan Khalid Ibrahim yang meletakkan jawatan ekoran politik dalaman. Sejarah saya dengan Azmin tidak boleh dipadam, kata bekas timbalan Ketua Pemuda PKR itu dalam wawancara dengan Mingguan Malaysia. Saya berkhidmat dengan beliau sehinggalah Perikatan Nasional tidak lagi kembali ditampuk kuasa, kata Hilman, merujuk ketika Azmin merupakan Menteri Persekutuan sehingga langkah Sheraton pada tahun 2022. Azmin menerajui Selangor sebagai Menteri Besar sepenggal sehingga tahun 2018, tahun Hilman pertama kali bertanding dan menang di Gombak Setia. Azmin pada masa itu juga ahli Parlimen Gombak dan adun Bukit Antarabangsa. Tetapi pada pilihan raya negeri Selangor lepas, memegang kerusi Hulu Kelang. Secara kebetulan diberi amanah bertanding di Dewan Undangan Negeri Gombak Setia di bawah Parlimen beliau, malah saya kekal di DUN yang berdekatan dengan Dewan Undangan Negeri beliau di Hulu Kelang. Untuk kita terus maju ke hadapan, kata Hilman, kita tidak perlu bersifat apologetik terhadap perkara ini, katanya. Hari ini di dalam Bersatu, saya bukan orang Muhammad Azmin sahaja, tetapi saya juga orang Muhyiddin, katanya. Sebab itu saya sentiasa tegaskan, di dalam perjuangan ini, kita harus punya idealisme, prinsip jelas dan setia kepada pemimpin, dan Muhammad Azmin Ali salah seorang pemimpin dalam Bersatu, katanya. Kita boleh menjadi orang biasa sahaja asalkan berpegang kepada prinsip, saya nyatakan tegasnya. Melangkah ke hadapan, Hilman berkata dia akan berhubung dengan pemimpin pemuda Bersatu di seluruh bahagian dan cawangan di seluruh negara dan dalam tempoh 100 hari pertama sebagai ketua saya parti itu. Pemilihan Bersatu bulan lalu berakhir dengan pasukan kompromi Presiden Parti Muhyiddin yang terdiri daripada Ronald Kiandi, Muhammad Razi Muhammad Jadin dan Ahmad Faizal Azumu dipilih sebagai naib presiden. Pemimpin yang sealiran dengan Azmin yang sering digelar kartel juga dipilih menjawat jawatan dalam majlis tertinggi.
Apakah dengan ini akan mewujudkan lebih perpecahan dalam Parti Bersatu? Saudara-saudara sekalian, tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Jumpa lagi.